Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Seronok mention, seronok DM bagai semangat korang Nasib baik lah, Alhamdulillah aku tak cakap aku predict Arsenal menang lah sebelum lagi. Aku dah hati rasanya kan. And banyak benda kita kena sembang, kena cover. So ada banyak points yang aku macam sedar dalam game ni, yang buatkan aku macam berpijak atas bumi yang nyata lah juga sebenarnya kan. Aku dah cakap dah satu, kadang ada Arsenal yang delusion ni. Aku dah cakap dah top 4 je, top 4 je. Jangan, walaupun semua play team yang dah pernah menang Arsenal punya team 5 game turut-turut either menang atau nombor second, but still susah sekarang ni. Modern game, banyak benda dah berubah. So kau tak boleh expect benda tu. Macam game ni pun ada banyak benda yang dulu tak boleh tapi sekarang dah boleh. Siapa yang tahu dia tahu lah. Tapi tak apa guys. So first start off, aku nak start review. Macam biasa aku akan sembang pasal team home dulu, betul aku sembang pasal team away. But secara generalnya kita nak sembang dulu. Aku nak cakap shout out and tahniah kat dadak GMU seronok. Aku rasa tidur lena semalam Aku tak boleh tidur tau malam semalam. See you betul. Alright. So secara keseluruhannya boleh cakap macam ni Ten Hag outplayed Arteta punya lack of managerial experience tu kena expose lah bagi aku dalam game ni. Tak ada orang boleh doubt Arteta one of the best coach dalam Premier League, but dalam game ni bagi aku experience telah membuahkan hasil yang ada dekat Ten Hag kan. Sebab walaupun Ten Hag tak perform for the first 2 games, kita tahu semua apa yang dia cuba buat. Dia just cuba bagi peluang je kan. And sekarang dia dah jumpa first 11 yang paling sesuai yang dia ada dekat sekarang ni. Maybe ada fans MU tak bersyukur and still akan rasa complain and cakap, oh aku tak suka kita main macam ni. Kita main macam team-team yang pergi away, main low block, try untuk defend and try untuk main on the counter. But at the end of the day, kalau team tu ada quality yang macam tu, kau kena main dengan player macam tu. Takkan lah kalau player kau sesuai untuk main on the ball in possession, kau nak main style counter attack. Kalau player kau semua laju-laju sesuai counter attack, takkan kau nak main style in possession. Walaupun at the end of the day kita semua tahu Ten Hag actually memang nak try main build from the back and try main control possession macam yang dia buat kat Ajax. Tapi aku sendiri dah sedar quality apa yang dia ada yang sesuai untuk team dia, and dia dah adjust team dia pada benda tu. And bila membuahkan hasil, at the end of the day game akan menang dengan goal dan tidak concede. Bukannya menang sebab kau dominate the game, kau control possession macam Arsenal semalam. Walaupun nampak macam banyak sangat pegang bola, tapi actually kalau tengok balik possession dah 51% ni. Memang second half tu nampak macam control possession permulaan second half. Tapi bagi aku for the first 15 minutes tu, aku sebagai fans Arsenal macam debar gila. Sebab MU memang control the game. 15 minit pertama aku nampak apa Ten Hag cuba buat dengan team dia, trying to control the game. Memang obvious gila lah. But after that slowly, lepas Arsenal punya goal disallow tu, memang nampak balik confidence Arsenal dah start naik. Okay, so sekarang kalau kita nak sembang first point of the game, goal disallow. Aku sebagai fan Arsenal memang macam jab ke adik-beradik referee. Alright, adik-beradik referee dengan adik-beradik VAR sekali. But at the end of the day, ni lah Premier League sekarang memang dah jadi soft. Sebab kau tengok macam Mendy baru ni yang tu tak patut jadi foul, tapi at the end of the day foul. So disebabkan dah bagi foul kat Mendy, terpaksalah bagi foul kat Eriksen bagi aku. Sebab type of foul tu sama tau. Type of foul tu dia lembut and macam nak kena rembat dengan aku. Right? Tapi it is what it is. Memang sayang lah. Sebab kalau the only reason aku boleh terima kalau ni foul ni tak menjadi foul is kalau let's say masa dia buat foul tu and diorang try untuk counter, masa Arsenal try untuk menang bola balik and try untuk nak score ni, macam nak score ni, defense dengan goalkeeper dah hilang fokus sebab nampak macam referee dah bagi foul, tapi Arsenal teruskan lagi kan. Tapi memang referee bagi teruskan permainan kan. And lagi aku rasa kalau orang nak komplain pun, sebab permulaan season ni hari tu macam official semua dah ada buat announcement yang bagi tu season ni diorang akan bagi lagi banyak play on. Maksudnya kalau ada foul, diorang akan still bagi benefit of the doubt and main je, and diorang tak akan stop game banyak. Tapi yang tu aku rasa lebih kepada foul yang macam dalam game yang tak beri impak yang besar. Tapi kalau macam ni lead to goal, diorang akan check 100% lah. Plus aku rasa kesilapan Odegaard dekat foul ni is that dia punya tangan tu guys, dekat Eriksen lurus. Kalau dia macam pegang je and dia tak luruskan, and referee sebab
clip tu kalau kau tengok game kan, referee tengok banyak kali tau, kat banyak macam-macam angle. Last Odegaard lurus. So sebabkan dia lurus tu, aku rasa referee cakap okay lah, mungkin ada force yang kuat kat situ. Sebab tengok dari segi kaki, Odegaard tak menang bola. So tak mungkin nak complain lah. It is what it is. Tapi finishing tu memang lawa. Tapi lepas dapat gol tu, bagi aku Arsenal memang gain confidence and rasa macam diorang boleh go with the ball. But macam aku cakap, game menang dengan siapa yang manager lagi meroket. And nampak gayanya Ten Hag tahu apa yang dia buat and tahu player apa yang dia ada. So diorang main the best cara yang diorang boleh main, iaitu on the counter lah, and on the transition. Diorang main on transition memang lawa gila sampai Anthony pun boleh score. Memang against the run of play. Orang pun takkan expect. Aku pun terkejut gak. But sakit gak. Lepas tu aku macam tak apa lah, sebab macam susah sebenarnya main kat Old Trafford. Aku tahu kalau diorang punya atmosphere tu mesti hostile ke, tak ada Arsenal punya players. Plus mestilah diorang rasa macam diorang boleh menang, sebab diorang main sebelum-sebelum ni semua ada winning streak kat, bukan Arsenal ni winning streak. So memang shout out memang bagi aku the best team semalam is Manchester United. So kita akan sembang dulu macam Manchester United. Alright, kalau bagi aku boleh argue macam okay, di Gea aku tak nak sembang banyak sebab bagi aku dia tak ada banyak chance sangat yang perlu dia lawat save ke apa. Sebab bagi aku Arsenal memang kau boleh argue control banyak possession, tapi tak banyak chance tau. Aku tengok shots on target pun 3 je. So macam clinical chance tu memang tak ada tau untuk Arsenal semalam. So dia macam tak dapat nak buahkan hasil. Sebab tu aku nak sembang masa ni. Aku rasa arguably lah, so far lah, aku tak tahu korang setuju ke tak, maybe Varane dengan Martinez partnership Premier League and the best so far. Sebab kan kalau kau tengok last 4 game, kau jangan cakap itu skor kongsi 4 biji. Tapi sebenarnya guys, kalau kau tengok balik, kongsi 4 biji, kongsi kalah 2-1, tu semua bukan Varane dengan Martinez tau. So since diorang dua dapat jadi center back, diorang kongsi berapa gol? 1, 2, 3 gol je kan, tak silap. Lawan Liverpool, lepas tu 0-1, 0-1, 0-1, lepas tu ni game ni. And memang solid gila aku cakap. Sebab Arsenal memang tak nampak langsung macam diorang akan create something. Bukan akan create, macam tak ada langsung chance yang memang nampak macam diorang akan score. Faham tak? Memang diorang berusaha, tapi memang tak lepas. Bagi aku macam Jesus sharp gila cara dia control ball, cara dia control bola jatuh bagai semua kan. But Varane punya physicality tu pun macam boleh lawan tau benda tu. So tak dapat nak buahkan hasil apa-apa. And Martinez pun solid gila semalam. And aku tahu kenapa Arsenal tak main ball over the top untuk lawan Martinez punya height. Tapi sebab kan Arsenal punya players pun bukannya yang paling rocket heading pun, plus Varane pun tinggi. So macam tak berbaloi kalau nak cuba pun bagi aku. Tu satu. Dah sembang center back memang function gila. Tapi satu lagi tak sembang Dalot guys. Aku rasa arguably one of 3 player terbaik semalam Dalot. Sumpah aku cakap. Sebab bila dia inverted, dia create chances guys, Dalot. Faham tak? So first half tu aku rasa macam Dalot macam rocket gila. So aku rasa maybe lah dia bukan the best. Dia jaga Martinelli alright. Bagi aku tak adalah macam buatkan Martinelli tak boleh nak buat apa-apa langsung. Ada beberapa runs juga. Tapi aku rasa Dalot macam dia on the ball and possession memang function gila. Aku tak tahu lah apa yang Ten Hag sumbatkan kepala dia sampai jadi bagi macam reborn lah, a new player. Patut memang bisa akan dapat masuk tu. Kalau Dalot konsisten macam ni, aku rasa memang function gila. Itu satu pasal right back. Tapi plus pasal left back, nak simak si MU pula. Saka bagi aku kalau nak bandingkan cara Saka terrorize Malaysia dengan cara Dalot try untuk cuba handle Martinelli, aku rasa Dalot lagi alright lah. Tak tahulah sebab Martinelli tak banyak sangat direct run terhadap defend berbanding dengan Saka. Saka lagi banyak. Tapi aku rasa Malaysia alright lah. Dia macam disebabkan tak ada banyak sangat. Okay lah gol satu Saka lepas kan. Tapi selain daripada tu macam Saka tak boleh nak buat banyak sangat. And Malaysia dekat dengan dia every single time. So macam tak dapat nak create apa-apa sangat. Dari segi physicality pun tak banyak beza antara dua ni. Dua-dua macam strength tu boleh tahan kat aku lah. But other than that, bagi aku lagi banyak chance nampak boleh score daripada belah Saka. Tapi tak dapat create chances lah. Arsenal tak boleh nak buat apa. Tapi kita kena sembang next guys pasal midfield pivot ni. Aku rasa ni memang pengganti Pogba yang paling sesuai sekali, Eriksen tu. Aku rasa diorang harapkan daripada Pogba, iaitu apa yang Eriksen buat dalam game ni. And game sebelum ni pun lah. Berapa banyak guys passes Eriksen yang memang hancurkan Arsenal punya midfield. Macam between the midfield tau. So macam disebabkan tu dia dah keluarkan 3-4 orang player daripada dalam permainan tu. Faham tak? So macam dia, aku rasa macam dapat benefit daripada McTominay. Memang aku terfikir ke apa hal Casemiro tak main, asal McTominay main. Tapi maybe lah sebab dia ni
tak awal tengok training macam ada academy, lepas tu main for the club, main for the batch, walaupun tak adalah meroket sangat kan. Tapi dalam game ni memang apa yang dia punya role tu, dia role dia buat tu almost perfect lah, iaitu agresif yang menyakitkan hati aku dengan hati player-player Arsenal. Bapak ganas Syed Muhammad ni, dia dah besar ganas sebab tu kan. Lepas tu yang tak faham tu macam kalau aku cakap aku rasa macam lembut sangat nak bagi banyak yellow card, tapi macam memang ganas lah boleh kata Mamat ni. And aku rasa tu memang apa yang dia nak cuba buat pun, cuba untuk get stuck in bagi Arsenal punya passes tu tak dapat nampak macam satu chance yang akan membuahkan hasil. Memang dia selalu stop the play dengan foul dia. Lepas tu dengan Eriksen pula, sumpah cara dia create out of nothing tu, semua sebabkan aku sebenarnya football IQ dia, positioning dia. Macam contoh gol yang second tu, yang gol Rashford, alright, gol Rashford, macam dia boleh receive the ball, lepas tu auto dia tarik pemain Arsenal untuk pergi kat dia. Lepas tu daripada situ dia just pass kepada Fernandes. Bila dia pass kepada Fernandes tu, kalau kau tengok balik highlights, dua player Arsenal dah terkeluar. Sebab seorang nak jaga Fernandes, seorang nak masuk dekat sini lah, si Eriksen. But disebabkan passing dia tu dah bawa keluar dua player Arsenal ni. Lepas tu Fernandes dah free bagi bola yang one of the best passes untuk assist, one of the best aku pernah nampak dalam Premier League. Lepas tu terus gol, tak nak sembang banyak. And untuk right wing, left wing, bagi aku Sancho macam krik-krik sikit lah. Tapi Anthony pun dia krik-krik tapi tak krik-krik. Tapi aku rasa macam tak boleh nak cakap banyak sebab dia score. And at the same time memang apa yang tu memang sebab utama dia digunakan lah, sebab dia tahu dia sistem and Ten Hag suka main and function. And Rashford, macam aku cakap sebelum ni, dia memang kena main dengan strength dia, tak boleh main back to goal ke apa. And memang Ten Hag pun nampak benda tu and guna kepada strength dia, macam aku cakap dekat sebelum review aku sebelum ni. And nampak semua digunakan dengan membuahkan hasil lah. And kesilapan besar yang aku cakap kenapa aku rasa macam Arteta kena outplay dengan Ten Hag is that substitution Ronaldo tu guys. Sebab bila masuk je Ronaldo, aku rasa Arteta kalau tak dia fikir, oh kita boleh let ni. Sebab apa? Sebab Ronaldo tak laju sangat macam Rashford, so kita boleh main highline sikit, sekurang-kurangnya boleh cover lah. Kalau ada ball through defense, ada bagi through ball lawa-lawa, aku rasa defense Arsenal boleh tahan laju. Okay lah kot. Sekali kesilapan besar, sebab bila Rashford masuk kiri guys, apa yang Ronaldo buat, Ronaldo dia dah lure defense naik atas, sebabkan orang rasa macam boleh kejar Ronaldo. So bila ada bola through defense, bola through ball lawa-lawa, Rashford dengan kelajuan dia, walaupun daripada kiri, dia boleh bend dia punya run untuk break offside line tu, lawa gila sampaikan dia score goal. And tu yang gol kedua tu lah. Lepas tu kalau kau tengok balik kan, gol yang ketiga untuk Rashford tu juga pun sama juga, lebih kurang konsep. Diorang break through the line. Memang Eriksen tak laju, tapi disebabkan timing of the run tu membuatkan bila dia dua orang dah dua orang tu against one tu, aku dah agak ni lah, tak boleh apa ni kalau tak gol ni. Memang tak tahu nak cakap apa lah. Plus aku rasa 2-1 still ada harapan, tapi disebabkan 3-1 tu memang game dah mati habis lah. Right, so memang aku rasa memang ni adalah plan Ten Hag into the game and berhasil 100%. Memang almost perfect lah. Sebab defense memang perfect, tapi attack pun berjaya convert chances. And nak kena sembang pasal team yang away ni pula, Arsenal pula. Aduh guys, Ramsdale tak ada nak buat apa. Kebanyakan chances ni aku rasa dia kena redor. Sebab aku rasa game ni memang paling teruk Arsenal defense, iaitu Gabriel lah. Macam first goal dia terlalu commit kat Fernandes guys. And kalau kau commit kat Fernandes, kau kena make sure kau menang bola tau. Sebab dah jauh sangat dengan defend kau lain. Kau tinggalkan member kau kat belakang. So macam berisiko. Kau jadi Maguire. Kebanyakan Maguire macam ni, dia naik seorang, lepas tu tinggalkan member dekat belakang lah. Jadi macam tu. Aku tak tahu lah, dia datang Old Trafford, dia dah kena apa penyakit Maguire, dah serat dalam badan ke apa, aku tak tahu. But other than that, Zinchenko bagi aku memang, aku tak tahu kenapa dia kena sub orang dulu. Sebab bagi aku performance dia meroket kat. Macam first half tu, memang cara dia control the ball, cara dia masuk midfield, macam memang nampak macam relax, calm, create chances. Passing dia memang clean, memang meroket. Saliba aku tak kesian tak nak buat apa sangat. Macam White pun aku rasa macam tak sesuai. Dia try untuk overlap, tapi aku rasa macam dia tak ada quality untuk cross lawa-lawa ke apa. Aku rasa macam sayang lah. So bagi aku White dari segi back four, White dengan Gabriel yang paling off form sekali. And kalau dari segi midfield, aku rasa Sambi lah. Sambi macam kita ada high expectation kat Sambi. Kesian kat dia sebenarnya sebab dia muda lagi, and kena campak pengganti Elneny dengan Partey. And bagi aku masalah besar Sambi ni, dia punya defensive awareness dia. So macam bila setiap kali nak kena menang balik bola, Sambi ni yang tak boleh nak function siap. Dia macam bila on possession, kadang-kadang second half baru aku rasa dia alright. First half dia memang teruk in possession, nak create something pun macam tak banyak sangat forward passes daripada Sambi. Tapi second half memang kita nampak benda tu dah meningkat. Aku rasa Arteta dah jet dan kepada otak dia benda tu. But
defensive still, cara untuk dia nak muat play semua still tak on point. Sebab tu aku rasa kehilangan party still memberi impact yang besar. But aku rasa dia akan belajar sebab dia tak ada teruk sangat, tapi still disebabkan nampak tu midfield battle tu Arsenal kalah. Bukan Arsenal kalah midfield battle specifically, maksudnya dari segi midfield dia Arsenal dengan midfield MU lagi passing lagi crisp, passing lagi meroket bagi aku game ni. Tu yang buatkan kerugian terhadap Arsenal. And Odegaard memang yang buatkan team ni klik. Banyak chance yang dia cross pada Gabriel, tanduk save, memang sayang gila. Lepas tu Saka macam aku dah cakap tadi, dia dah try lah lawan Malaysia sebaik yang mungkin. Aku rasa okey je. Cuma Martinelli pun aku rasa macam gol dia sayang gila. Dah lah main ke Old Trafford goal away macam tu, macam tak dapat. So macam sayang gila. Dah awal game, maybe dah game ni akan jadi game yang lain kalau Arsenal score ke apa kan. Memang sayang. Jesus aku rasa game ni senyap ke and tak disalahkan dia ke. Dia cuba nak berhadapan dengan duo centre back, one of the best duo centre back so far dalam Premier League. Aku tak cakap back 4 tadi yo. Yang aku cakap best defender, aku cakap duo tu. Sebab aku rasa Saliba dengan Gabriel sekarang rocket, tapi so far lagi banyak concede goal. So aku rasa disebabkan tu aku rasa Varane dengan Martinez nampak lagi solid. And diorang handle Jesus perfectly. Jesus tak boleh nak create apa-apa langsung, try to hold up the ball je yang dia boleh. So memang nampak kekurangan Arsenal kat situ. So aku rasa ni akan memberi tambahan hebat ke Arsenal untuk sedar sikit memang sekarang ni league memang susah. And bukan tu je, sebab membuatkan aku rasa Arteta lagi sakit hati dan akan lagi sedar is that sebab 3-3 gol almost style yang sama, counter attack punya style, and Arsenal tak ready untuk transition tu. Arsenal macam naif, Arsenal macam menggelupur sikit bila kena counter, and dia punya highline tu terlalu tinggi. Macam especially for the second and third goal tu memang aku tak boleh nak maafkan lah. First goal okay lagi, tapi je second and third goal tu aku macam jam gila otak aku. But kena bagi shout out dekat Ten Hag sebab sistem dia work perfectly against Arsenal. Season masih panjang, skornya masih nombor 1. Tu je lah aku boleh happy kan. Tapi nombor 1 pun beza 3 point je dengan MU, satu game je beza. So Arsenal memang tak boleh drop points sampai ni. Banyak game-game susah. On to the next game dengan Champions League dengan Europa pun nak start. Kita team tu Europa, lupa lah tak apa saya sebut Champions League kan, Europa. So still untuk aku Arsenal, aku still rasa Arsenal kena fokus on top 4. Jangan overconfident, and jangan, aku rasa macam game ni ada certain times overconfident lah, especially bila diorang masuk Ronaldo tu satu. Lepas tu lupa nak bagi kudos kat Fred dengan ni Maguire. Fred kan, aku rasa daripada masuk dia macam function gila. Aku tahu semangat sebab dia nak menang ke apa, yang nampak dia sikit energetic gila tu satu. And Ronaldo aku tak ada nampak nak cakap sangat. Cuma Maguire, aku tengok Maguire warm up guys, aku dah happy gila, aku dah semangat. Aku dah macam yes, Maguire masuk. Lalas yang dia tahan NKT, aku cakap penalti. Oh tapi tak penalti kan, soft kan. Ingat kan, disebabkan Arsenal dapat against Arsenal dapat foul yang soft. Bagilah Arsenal penalty soft kan, tapi tak dapat macam ni kan. Aku happy gila masa Maguire masuk yang kelakar. Aku rasa macam okay. Lagi-lagi masa dia bagi Jesus foul yang ada free kick kan, so dia dapat kad kuning. Benda-benda macam tu aku macam yes, Maguire buat kesilapan lagi. Aku setiap minit menunggu kesilapan Maguire tu. Tapi disebabkan dia nak pergi World Cup, sebab tu aku rasa dia tak nak buat kesilapan kot. Aduh ya guys, harap depan ni kalau lawan MU Maguire lah main. Tapi macam tu lah, yang paling penting depth. Kalau ada injuries terhadap back 4, especially center back MU, diorang dah kena start risau untuk Januari kena buat signing apa. Tapi tak apa, tu awal lagi lah. Aku nak tahu je sekarang ni untuk dak MU, macam aku rasa still kena sedar top 4 MU. Korang rasa korang target yang logik apa? Sebab korang kena fikir korang dah menang 4 game betul-betul. Berapa team je yang menang 4 game betul-betul dalam season ni so far?